warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk kita hari ini, saya nak mengajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Jadi, selamat sejahtera, salam sejahtera, selamat petang. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ingat tumbuh-tumbuhan semula jadi maksudnya ciri dia fizikal. Okay, bila ciri fizikal maknanya benda tu dah memang sedia ada, bukannya manusia tanam. Okay, kalau kata tumbuh-tumbuhan seperti kelapa sawit, getah, itu barulah ciri manusia tanam. Okay, so tajuk kita ialah tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okay, kejap lagi saya mute. Sekejap lagi saya mute. Beres. Ni saya tengah nak tunggu orang masuk dulu. Okay. Jadi kalau awak tengok dekat situ, bab 8, okay, kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi. Jadi saya lebih fokus kepada tumbuhan berbanding dengan hidupan liar. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang kita kaji ada 4 kawasan. Okay, ada 4 kawasan. So apakah kawasan tersebut? Kawasan tersebut sangat berbeza daripada apa yang kita belajar waktu tingkatan 2. So saya dah ajar dulu, saya ajar kita ada 4 zon. Okay, zon sejuk, sejuk sederhana, panas sederhana dan zon panas. Okay, boleh. Kejap lagi saya mute yang. Kita tunggu mereka ni masuk. Jadi saya mute. Okay. Kalau awak nak tanya boleh tanya. Saya tengah rindu suara korang ni. Okay, so kalau kita tengok apa yang saya ajar itu ialah untuk di kawasan Asia, iaitu iklim tundra, Laurentia, tundra, Siberia, steppe, okay, Laurentia, China. Itu ialah semua iklim-iklim di Asia. Tapi untuk bab 8 ni, awak akan belajar tentang di dunia. Okay, faham Dunia maksudnya melibatkan beberapa buah benua yang baru, iaitu kita akan belajar Asia je. Okay, so benua-benua yang kita belajar termasuklah benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, okay, Eropah dan sebagainya. Tak make up lah. Sebab saya tak sempat. Okay. So saya harap sekarang dah pukul 8.7 minit. Okay. Jadi semua fokus okay. Nanti sekarang kan another 5 minit nak habis, nanti kan saya unmute balik. Now kita mute dulu. Okay. Okay, again Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya harap kita tak nampak muka saya, nampak separuh pun tak apalah. Janji awak boleh dengar suara saya. Okay, jadi macam saya kata, untuk bab 8 ni kita akan belajar 4 kawasan. Jadi 4 kawasan itu kalau kita tengok, kawasan yang panas dan kawasan yang sejuk. Jadi kawasan yang panas kita belajar untuk kawasan gurun panas. Okay. So kalau awak nampak kawasan gurun panas, kita akan rasa macam gurun panas ni dekat kawasan Jangan kacau, saya panas ni. Dalam bilik ni tak ada aircon. Okay, dengar dulu. Okay, so ni handsok lah. Kamu yang buta tak nampak. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, kawasan gurun panas yang kita kaji, kita bukan sahaja kaji dekat negara-negara Arab, tetapi kawasan yang kita kaji gurun panas ni ada banyak negara, terutamanya dekat kawasan benua Amerika Utara. Jadi kalau awak tengok, awak akan nampak, rupanya dekat kawasan Amerika pun ada kawasan gurun panas. Okey, ada kawasan yang luas, ada kawasan yang kering kontang dan sebagainya. Begitu juga dengan Australia. So kalau kita tengok peta kejap lagi, awak akan boleh nampak kawasan-kawasan yang mengalami gurun panas tersebut. Okey, boleh? Okey, jadi buka muka surat 135. Okey, yang ni. Okey, jom kita tengok.
Jadi kawasan yang hijau itu, kawasan yang hijau tu awak nampak hijau muda tu. So kawasan hijau muda tu ialah untuk kawasan gurun panas. Jadi kalau awak tengok kawasan gurun panas yang dekat lautan Pasifik. Tengok peta tengok peta anak-anak. Okey, nampak di sini okey. So dekat kawasan lautan Pasifik kat situ, okey nampak okey. Okey, so dekat kawasan lautan Pasifik, bahagian atas itu ialah benua Amerika Utara. Yang bahagian bawah tu ialah benua Amerika Selatan. Jadi Amerika Utara iaitu dekat kawasan USA, okey, yang hijau itu ialah kawasan gurun panas. Okey. Kemudian kawasan yang paling luas sekali, ini ialah benua Afrika. Benua Afrika. Ni semua kawasan gurun panas. Okey, so kita fahamlah kenapa ni kawasan gurun panas. Kalau kita tengok memang benua Afrika pun panas kan. Dan akhir sekali ini ialah benua Australia. Okey, jadi maksudnya kita boleh nampak benua-benua ini bukan sahaja terletak di kawasan benua Afrika je. Tetapi kita dapat pengetahuan baru iaitu gurun panas juga terdapat di kawasan benua Australia dan juga benua Amerika Utara. Okey, boleh? Okey, itu untuk gurun panas. Okey, next kita tengok pula kawasan yang monsun tropika. So monsun tropika tu awak dah pandai dah. Monsun tropika kita khatulistiwa. So kalau monsun tropika negara apa? Atas daripada Malaysia. So atas Malaysia ada apa? Atas Malaysia ada Thailand, okey, dan sebagainya. Boleh Okey, jap saya takut dia terkeluar. Yes. Okey, jom kita tengok Jom kita tengok anak-anak. Betul Aida. Okey. Kita tengok negara-negara yang mempunyai peta warna hijau, ini ialah iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa. So kalau awak nampak dekat Singapura tu, dekat bawah perkataan Singapura, situ ada satu garis putus-putus. So garis putus-putus itulah garisan khatulistiwa. So garisan khatulistiwa dia punya kedudukan ialah 0 darjah. 0 darjah. Jadi macam mana kita nak tahu negara, cikgu kenapa muka cikgu macam gelap? Lampu tak terang, lepas tu saya tak pakai bedak, tak pakai apa. Ini ada ais mayang ni. Pun dah gelap. Kamu bayangkan. Okey, jom. Tak apa, janji muka saya tak ada jerawat. Saya stres-stres duduk rumah ni. Okey, jom. Kau ada je kan? Okey, mari kita tengok So, awak boleh nampak dekat sini. 0 darjah ni, ini adalah garisan khatulistiwa. So, kalau garisan khatulistiwa, dia punya kedudukan ialah 0 darjah hingga 10 darjah utara. Okay. 0 darjah hingga 10 darjah utara. Okay. Jadi that's why atas daripada Malaysia ni dia dah warna lain. Dia dah warna oren-oren ni. Jadi yang warna oren-oren ni ialah iklim monsun tropika. Iklim monsun tropika. So saya ulang lagi sekali dari 0 darjah hingga 10 darjah utara itu ialah iklim khatulistiwa. So lepas daripada iklim khatulistiwa, atas dia itu dah jadi iklim monsun tropika. So kita tengok kenapa Filipina dekat bahagian kanan ni, okey, iklim Filipina ni kenapa dia iklim monsun tropika? Kerana dia dah lebih daripada 10 darjah utara. Okey. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, kalau awak tengok kat situ kenapa Filipina tu dia dah warna oren bukan warna hijau. So Filipina ialah iklim monsun tropika kerana dia dah lebih 10 darjah utara ke atas. Okey, next kita tengok
Untuk Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, India. So ini ialah iklim monsun tropika. Kerana dia terletak 10 darjah atas daripada Malaysia. So yang warna oranye ni ialah negara-negara monsun tropika. Tapi senang kita nak hafal. Kita hafal Thailand, Myanmar, Vietnam, Kemboja, Laos, Filipina. Okey, nak jauh sikit ambil India, Bangladesh, Sri Lanka. Okey. So faham Lepas 10 darjah je. Indonesia bukan. Indonesia ialah khatulistiwa. Sebab apa? Cuba awak tengok. Sebab dia terletak dekat garisan khatulistiwa. Dekat IG cikgu cantik. Ya, dekat IG tu saya make up. Aduh, korang ni gosip lah. Bawang betul. I was asking where I could find this peta. This peta only saya sahaja yang ada, you all. Okay. Sebab dia dah lebih. Yang itu dia dah kurang. Okay, dia dah lebih. Jom kita tengok. Yang atas ni dah iklim lain lah. Okay, boleh. Okay, jom kita tengok. Okay. Okay, jom So kalau awak tengok dekat sini, maksudnya bila dekat sini ni, yang saya lukis hitam ni, ini ialah garisan khatulistiwa. Jadi garisan khatulistiwa, kedudukan dia 0 darjah. Okay, so 0 darjah, macam mana kita nak tahu garisan khatulistiwa tu kedudukan dia berapa? So kedudukan dia ialah dari 0 darjah hingga 10 darjah utara. Okay, jadi apa-apa yang berada lebih daripada 10 darjah utara ni, dia dah akan jadi iklim monsun tropika. Okay, boleh Faham Jadi ingat lebih daripada 10 darjah utara ke atas itu dah monsun tropika. Thank you, faham. Okay. So kalau dah 10 darjah utara ke atas, maknanya that's why kita boleh nampak negara-negara. Cikgu duduk kat mana cikgu? Saya mestilah Eropah, kat benua Eropah. Okay, sekarang ni saya siang ni. Awak dekat Malaysia yelah, dah malam. Saya siang ni Yelah. Saya orang kaya, mestilah duduk kat Eropah. Kat Eropah juga. Okay, nanti kita jumpa. Okay, so awak kena tahu tentang ni, jangan tersilap. Okay, jom. Okay, next kita dah tahu kawasan monsun tropika negara apa, gurun panas negara apa. Itu ialah untuk kawasan yang panas. Okay, kalau kawasan yang sejuk, kita akan belajar 2 kawasan, iaitu satu kawasan di hutan konifer dan another one is di hutan daun luruh sederhana. Okay, so boleh nampak saya ulang lagi sekali, ada 2 kawasan yang kita kaji. Okey. Satu ialah hutan konifer. Okey. Tak. Lah, apa dia duduk dalam gua? Saya duduk dekat masjid lah. Awak ni. Apa duduk kat gua? Okey. So, satu hutan konifer, satu lagi hutan daun luruh sederhana. So, macam mana kita nak bezakan kawasan hutan konifer dengan hutan daun luruh sederhana? Okey, cuba awak tengok hutan konifer. Hutan konifer dia mesti sejalur panjang. Dia mesti panjang. Okey, dia mesti panjang. Tetapi hutan daun Ulu Kelang, Aida. UK Ulu Kelang. Okey. So kalau hutan daun luruh sederhana, baru dia pecah-pecah-pecah. Muka surat 135 sayang, 135. Okay, thank you. Okay. Okay, jom. Okay, saya ulang lagi sekali. Untuk peta hutan konifer, mesti dia straight. Dia straight. Iaitu di negara Rusia.
Hutan conifer. Conifer tu kon. Kon tu 3 segi. So pokok-pokok hutan dia, bentuk dia ialah 3 segi. Kejap lagi saya tunjuk. Okay. So, saya harap awak boleh faham tentang 4 kawasan yang kita kaji. Yang pertama ialah gurun panas. Yang kedua ialah kawasan di Asia Tenggara, monsun tropika. Yang ketiga di negara Rusia, iaitu di kawasan Siberia. Okay. Hutan conifer. Dan yang keempat ialah kawasan yes, macam pokok Christmas. Okay. Yang keempat ialah hutan daun luruh sederhana. Okay, boleh? Ingat apa kat belakang? Hutan conifer. Hutan conifer dia mesti straight line. So straight line tu dekat Rusia kalau awak tengok. Dia dekat Rusia dan juga half Canada. Dia mesti dekat kawasan yang sejuk. So dekat Rusia dan juga Canada. Okay, boleh? Okay, mari kita tengok. So, apa yang kita ada? Okay. Dekat Rusia, ya. Okay, jom kita tengok. Okay, yang pertama sekali. Tu nama pokok-pokok. Okay. Okay. Tada! Okay, saya nak awak tolong screenshot yang ni, screenshot. Oh, tangkap gambar, do something with this. Okay, cepat. Kau membuli saya, memang bagilah kat kamu. Dah screenshot, dah. Okay, good. Okay, so jom kita buka muka surat 136. Ni saya bawa hanger ni. Ada ni, siapa ni? Naughty tu siap dia, okay. Gitu, okay. So, okay, so kita tengok dekat gurun panas. Jadi apakah ciri-ciri yang ada di gurun panas ni? Okay, macam yang saya kata, apa yang kita perlu faham hanyalah poin-poin dia sahaja. So kalau kita tengok dekat sini, ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di gurun panas, contoh dia ialah dia mesti tahan dengan cuaca panas. Okay, that means tumbuh-tumbuhan dekat kawasan gurun panas, dia boleh survive. Dia bukannya mengada-ngada macam saya, okay? So, tumbuhan dia yang hati kental. Jadi kalau kita tengok dekat situ, so tumbuh-tumbuhan yang tahan dengan cuaca panas, tetapi kita mesti tengok bagaimanakah ciri-ciri daun dia. Jadi ciri-ciri daun dia mestilah berkilat, okay? Liat. Akar tu dia dekat bahagian bawah, saya ada yang nampak tu kan? Tapi saya tak boleh nak scroll naik atas. Dan juga berbulu. So kalau kita tengok dekat sini, okay, jenis tumbuhan dia dikenali sebagai xerophyte. So apakah yang dimaksudkan dengan tumbuhan xerophyte? Tumbuhan xerophyte ialah tumbuh-tumbuhan yang bercirikan kering. Maksudnya tumbuh-tumbuhan dia kering. Okay, boleh? Kering. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan xerophyte ialah tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup dekat kawasan yang kering. Xerophyte is for kering. Okay. Zero. Kosong. Jadi tak ada air pun dia still lagi boleh survive for long term. Xerophyte. Zero. Sebab zero macam awak itulah. PT3 dibatalkan. Aduh, orang patut bukan zero, patutnya hero. Okay. So kita sedih. Tak apalah, saya tak sedih pun. Cuma saya sedih lah sebab tak dapat jumpa awak bila dah PT3 ni dibatalkan. Okay. So kalau kita tengok gurun panas, ciri dia yang pertama ialah dia perlu tahan dengan cuaca panas. Tumbuh-tumbuhan dia jenis xerophyte, iaitu mampu hidup di kawasan yang kering. Okay. Yang ketiga ialah tumbuh-tumbuhan dia jarang-jarang. Tumbuhan dia tak rapat-rapat. So dan
ciri daun dia berkilat, liat dan berbulu. So kalau kita tengok bagaimanakah ciri akar dekat gurun panas, akar dekat gurun panas mestilah panjang. Kenapa akar dia panjang? Kerana dia perlu survive untuk cari air. So fungsi akar yang panjang ialah untuk mencari air. Okey, boleh? Okey, next. Seterusnya. Kalau kita tengok muka surat 137. 137 tu Okey, boleh? So, gurun Mojave. Okey. Gurun Mojave ialah di negara USA, iaitu di benua Amerika Utara. Manakala gurun Atacama, page 137. Page 137. Call for 137. First answer. First answer yang mana? What answer did I need to answer? I don't have page. You don't have pages. The pages is 137. Oh, you don't have textbook. Aduh, tak ada textbook. Anak Fauzan kan anak frame. Dah cepat, boleh. Okay. So kita ulang lagi sekali, kita tengok Jadi kalau kita tengok gurun Atacama. What is the question of question? Yes, the answer of the question is inside the textbook. Okay. So gurun Atacama dekat negara Chile. Okay. So gurun Sahara dan gurun Australia lah. Guna latihan pukul 8.30. Okay, gurun tu. Okay, settle Jadi untuk tumbuh-tumbuhan dekat gurun panas, ini sahaja fakta dia. Okay, next 138 SK KW. Okay. Okay, jom. Mari. Okay. Dah? Hutan monsun tropika. So untuk hutan monsun tropika, ciri-ciri dia hampir sama dengan tumbuh-tumbuhan di khatulistiwa. Okey, mari kita tengok hutan monsun tropika. Tak apa, biar koyak boleh dijahit. Jangan mati macam mana nak hidup semula. Okey. Hutan monsun tropika, mari kita tengok. Dia punya ciri-ciri yang pertama ialah berkayu keras. Okey. So yang kedua ialah ketinggian pokok dia dianggarkan 20 hingga 30 meter. So kalau kita tengok dekat sini, kenapa kawasan dekat gurun panas walaupun dia ada matahari tetapi tumbuh-tumbuhan dia tidak tinggi? Kerana dia tidak mendapat air yang mencukupi. So dia tak boleh survive. Kawasan dia berpasir. Okey, angin. Jadi kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan dia tak boleh survive kalau tinggi. Berbanding dengan hutan monsun tropika dia menerima hujan yang sangat banyak. Okey. So, pokok bakau tu dekat hutan paya. Ni cerita dekat kawasan hutan. Okey, hutan dekat gunung, hutan kat bukit. Okey, jom. So, ketinggian pokok boleh menjangkau 20 hingga 30 meter kerana dia mendapat yang mencukupi, iaitu dia dapat air dan juga matahari. Macam dekat kawasan gurun panas, dia ada matahari tapi dia tak dapat air yang mencukupi. That's why ketinggian pokok dia tak setinggi di monsun tropika. Hutan dia jarang dan juga berlapis-lapis yang tidak nyata. Maksud hutan jarang berlapis-lapis tidak nyata, maksud dia ialah pokok dia tidak sama macam pokok di khatulistiwa. Kalau pokok dekat khatulistiwa, kita mempunyai lapisan yang nyata, iaitu kita ada lantai hutan, okey, kita ada lantai hutan, lapisan tengah, kanopi dan juga renjung, okey. So itu ialah di khatulistiwa. So kalau monsun tropika, lapisan dia tidak nyata. Kita tak boleh nampak lapisan dia. Okey. Next, daun dia sangat banyak, lebar. Itu yang paling penting daun kita lebar.
Sebab apa daun kita lebar? Sebab kita dapat fotosintesis yang mencukupi. Jadi kita boleh daun yang lebar. Jadi daun dekat pokok kita lebar, itu yang penting ya. Okey. Boleh. Okey, next seterusnya. Okey, mari kita tengok muka surat 140. 140. So untuk 140, okey, kita belajar tentang hutan daun luruh sederhana. Jadi hutan daun luruh sederhana, awak boleh tengok macam cerita Mohabbatin. Pokok dia tu, pokok Mohabbatin. Okey. Jadi kalau kita tengok apakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia yang pertama ialah batang pokok dia tebal. Okey, so batang pokok tebal. Boleh? Kemudian spesies pokok kayu keras dan juga sederhana. Manakala daun dia nipis dan lembut. Okey, boleh. Okey, mari kita tengok. Okey, saya nak tanya pelajar-pelajar saya di sini yang tidak akan ambil PT3. Saya nak tengok awak punya sains tu hebat ke tak hebat. Okey, mari kita tengok. So, saya nak tanya awak, apakah yang dinamakan dengan proses transpirasi? What is transpirasi? Aida. Okey. Mana? Transpirasi. Transformation. Fotosintesis, transpirasi. So, awak kena tahu, I don't know, aduhai. Bukan pergerakan air, proses kehilangan air. Yes, perpeluhan yang berlaku pada tumbuhan. Okay. Proses kehilangan air, good. Saya buka buat sains tadi, apa tu? Okay. So kalau awak tengok dekat sini, okay. So setiap tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok betul, pandai. Jadi transpirasi ialah proses kehilangan air dari stoma. Proses kehilangan air dari stoma, iaitu yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tumbuh-tumbuhan itu akan berlakunya kehilangan air. Okey, cuba awak tengok muka surat 140. Muka surat 140. Okey, saya nak tanya awak, proses transpirasi ni dia akan banyak berlaku. Kalau kita fikir logik lah, pandai sebab tu jadi anak murid saya. Okey, proses transpirasi ni dia banyak berlaku semasa musim panas atau semasa musim sejuk? Jawab dekat chat. Semasa musim panas atau semasa musim sejuk? Panas. Betul, pandai. Musim panas. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, bila awak jawab musim panas, mestilah awak rasa musim panas yang lebih tinggi berlaku proses transpirasi. Sebab apa? Sebab negara kita memang boleh dikatakan panas. Kita tidak mengalami musim sejuk. That's why negara kita proses transpirasi tinggi berlaku semasa musim panas. Okey. Tetapi kalau awak tengok dekat buku teks, dia tulis dekat situ hutan daun luruh sederhana, okey. Batang pokok mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Okey. So, kenapa proses transpirasi ni dia kata lebih tinggi semasa musim sejuk? Okey, mari kita tengok
Okey, jom. Okey, jom Okey, jom kita tengok So ada 5 faktor yang boleh Okey, ada 5 faktor yang boleh menyebabkan proses transpirasi itu berlaku. So kita tengok suhu. So jadi maknanya di kawasan hutan daun luruh sederhana suhu tak ada. Suhu tak ada sebab kawasan dia tak panas. So kawasan dia musim sejuk. Tapi kenapa musim sejuk dia still lagi mengalami proses transpirasi? Kenapa? Kerana walaupun mereka musim sejuk tetapi mereka masih lagi menerima cahaya. Okey? Manakala semasa musim sejuk tetap akan ada udara. Okey? Dan juga angin. Yes, ada lagi cahaya matahari. Boleh? Boleh? Okey? So awak kena ingat kenapa dia cakap proses transpirasi berlaku semasa musim sejuk. Kerana negara mereka musim sejuk lebih panjang berbanding musim panas. Itu yang awak perlu tahu. Faham Jadi walaupun musim sejuk tetapi proses transpirasi itu tetap lagi berlaku kerana walaupun musim sejuk tetap ada matahari. Jadi kalau kita fikir logik, kenapa batang pokok dia perlu tebal? Kerana apabila stomak itu terbuka, so dia mengambil masa yang lama untuk proses kehilangan air. Berbanding kalau kita tengok ni pokok A, ni pokok B. Pokok B kulit nipis, pokok A kulit tebal. Jadi mestilah kawasan B lebih cepat berlaku proses transpirasi berbanding A. So proses air itu nak keluar akan mengambil masa lebih lama berbanding dengan pokok B. That's why awak kena tahu hutan daun luruh sederhana pokok A jenis kulit tebal. Sebab apa kulit tebal? Sebab dia nak melambatkan proses transpirasi. Kalau kata diorang tumbuh-tumbuhan banyak kehilangan air, tumbuh-tumbuhan tu boleh matilah. Sebab diorang tak cukup air. Bila cahaya tu kena dekat kawasan tumbuh-tumbuhan, jadi itu akan meningkatkan proses transpirasi. So transpirasi awak ingat je, kehilangan air. Okey tak Rakendra? Okey tak okey? Saya tengok awak macam blur je. Okey, jadi maksudnya awak kena tahu tumbuh-tumbuhan dekat hutan daun luruh sederhana, pokok dia tebal. Kenapa pokok dia tebal? Sebab dia nak mengurangkan proses transpirasi. Dia nak mengurangkan proses kehilangan air itu. Jadi walaupun pokok dia dekat kawasan sejuk, so pokok dia still lagi boleh survive. Oh cantiknya Hana pokok tu, betul. Tapi itu bukan hutan daun luruh sederhana itu ialah hutan conifer. Okey, so mesti tahu transpirasi ialah kehilangan tumbuh-tumbuhan, proses tumbuh-tumbuhan kehilangan air. Okey, dan next. Last sekali ialah hutan conifer. So hutan conifer dia berbentuk kon, iaitu seperti kanopi. Kemudian batang pokok tebal, lurus dan tinggi. Batang pokok tetap tebal sebab dia nak mengurangkan proses transpirasi. Kepadatan pokok sederhana. Kalau kita tengok tadi kepadatan pokok dekat gurun panas jarang-jarang. Tetapi hutan conifer kepadatan dia sederhana. Ini paling penting. Hutan conifer daun dia kecil, halus, berbentuk jarum dan lilin. Seperti lilin. Kenapa? Sebab hutan conifer kawasan dia musim sejuk sangat panjang. Jadi kalau pokok dia tebal, nanti mari kita tengok ni dah siap salin Haiwan kita tengok kat dalam buku teks je. So kalau kita tengok so kalau kita tengok dekat sini, jika daun dekat hutan conifer itu lebar, so apabila salji turun dan jatuh
di kawasan. Okey, di kawasan daun ni. So daun ni terpaksa menampung salji tu. So dahan pokok dan daun tu akan boleh patah. Tu yang awak perlu tahu. That's why pokok di hutan conifer dia tak lebar, dia halus. Halus berbentuk jarum. Sebab apa dia seperti jarum? Supaya kalau salji tu jatuh dekat daun pun dia akan boleh cair. Tetapi kalau kenapa tak fahamnya? Lenovo apa yang tak faham? Okey, apa yang tak faham? Apa yang tak faham? Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, mari kita tengok lagi sekali Ini muka surat 142. So 142 awak boleh tengok pokok yang saya katakan tu. So pokok dekat hutan conifer dia berbentuk jarum. Maknanya kalau salji tu turun, daun tu takkan rosak, takkan patah. Salji tu dia tak sempat nak bertakung pun dekat daun tu. Okey, dia akan cair dan jatuh ke bawah. Tetapi kalaulah salji ni turun dekat Malaysia, habis rosak kita punya daun-daun pokok. Okey, sebab salji itu akan jatuh. Daun dekat Malaysia semua besar-besar, lebar-lebar. Faham? Okey, tak ada muka surat. Tak apa, biar tak ada muka surat. Janji muka awak ada. Okey? Janji muka ada, muka handsome, kacak. Tak single lah. Kalau single pula tak tahu lah saya. Cuti sekolah dah lama dah ni. Aduh, takkan single lagi. Kesian betul. Sedih lah, sedih. Saya tak suruh awak buat apa-apa. Aduh. Okey. Okey, boleh. Okey, jom. WTF. Bapa apa tu? Korang ni duduk rumah tu lah. Saya mentang-mentang tak payah ambil PT3 korang ni. Aduh. Memanglah awak single, takkan dah kahwin pula. Aduh. Memanglah single. Tak tanya, siapa tanya? Cikgu punya suami handsome kat IG. Oi, mana tengok? Duduk rumah keluar tak tahu mana satu anjing kucing. Au, itu anjing. Miau, itu kucing. Saya ni single trend. Okey, single. Ya Allah, kesiannya. Okey, ya Allah. Itu je yang dipandai. Masya Allah. Okey, jom kita buat latihan, okey? Okey, jom. Kita tengok latihan. Tapi mak saya nak bagi PT3 kat rumah. Bagus, mak awak terbaik. Okey, jom. Okey, mari kita tengok. Okey, soalan yang pertama. Mari kita tengok. Okey. Jadi, the first thing saya nak bagi tahu dekat awak, kita ada 4 jenis kawasan untuk tumbuh-tumbuhan semula jadi, which is kita ada hutan conifer, hutan daun luruh sederhana, okey. And then kita ada hutan monsoon tropika. Another one is hutan gurun panas. Hutan. So you mesti tahu nama hutan. The first, okay, yang pertama B. Tengok B tu. B. Ni. Jadi kalau awak nampak B ni yang saya cakap, dia straight line dekat Rusia tu. That yang atas tu ialah Rusia. Ya, pandai. B is Rusia. So Rusia, hutan conifer. Betul, pandai. Ata. Bagus. B tu ialah Rusia. Jadi Rusia tu dia takkan terpecah. Dia straight line. So itu ialah hutan conifer. Okay, C. C itu ialah monsoon tropika. Kenapa monsoon tropika? Sebab dia terletak. A kita biar tinggalkan. Mak kau. Ya Allah. Okay. Sabar. Okay, C. C tu kalau awak tengok itu ialah monsoon tropika. Sebab apa? Apa-apa negara yang atas Malaysia lebih daripada 10 darjah utara itu ialah monsoon tropika. Okay. Kemudian kita tengok A. Ya, betul. So A, anything yang ada di benua Afrika itu ialah gurun panas.
itu ialah kawasan gurun panas. Gurun, jangan jawab gurun jiang, gurun panas. Panas, panas. Gurun panas, okay? So A ialah gurun panas, B ialah hutan conifer dan C ialah hutan monsun tropika. Okey, contoh tumbuhan semula jadi dan contoh hidupan liar. Awak boleh jawab, ambil sahaja dalam buku teks. Alah, habis data saya. Aduh, claim kat saya. Nanti saya belanja top up. Okey, so tumbuhan semula jadi dan hidupan liar boleh ambil dalam buku teks. Okey. Okay, next. Mari kita tengok. Ciri-ciri. Okey, jom kita jawab. Ciri-ciri tumbuhan semula jadi kat gurun panas. Okey, gurun panas guys. Yang pertama, mana pula akar dia pendek? Gurun panas. Akar dia apa? Gurun panas. Betul, Mahashri Sundar. Bagus. Akar panjang kerana dia nak travel mencari air. Okey, tumbuhan dia zero apa? Oh, mak kau zero. Zero apa? Zero. Itu bahasa Inggeris. Zero pit. Itu pit. Dia bukan pit. Dia zero. Betul. Lagi. Zero feet. Yes, 0 feet. Betul. 0 feet ialah dia boleh hidup dekat kawasan yang kering. Slim feet. Itu kamu. Saya dah tak slim dah. Betul. Pokok jenis 0 feet. Dan yang ketiga, bagaimana dia punya tumbuhan? Adakah rapat atau jarang-jarang? Betul. Thank you. J je saya sempat nampak tadi. Okay, yes. Tumbuhan dia jarang-jarang. Okay. So, jarang. Yes, boleh. Kalau nak guna daun, boleh. Cerita pasal daun berkilat, liat dan juga berbulu. Okay. Macam saya, very simple. Saya memang tak suka hafal yang daun. Saya suka cerita pasal panjang, iaitu akar, tumbuhan 0 feet dan juga dia punya tumbuhan jarang-jarang. Okay, next. Hutan monsun tropika. Berapakah ketinggian dia? Ketinggian dia. Berapa ketinggian dia? 20 hingga 30. Tinggi macam boyfriend saya. Saya rasa boyfriend awak pendek je. 20 hingga 30. Agak-agak 20 hingga 30. Bapak tinggi nak pandang atas ni 20 hingga 30. Bagus. Okey, lagi. Okey. Adam, mana jawapan? Adil, Alif, Anis. Mana jawapan? Arvindran, Balvinda, Balvinraj. Daniel, Danny, Ilyas, Fatia, Faika, Faiz, Hana, Haris. Okay, Jasmine, Juma, K7, Khadijah, Lavina, Mira, Kimin, Nat, Najatu, Suraya, Nurin, Wafa, Oja, Nyawejin, Oppo, Rakendra, Narnita, Rais, Risa, Sabrina, Sarmi, Subi, Syati, Yuge, Zakia, Suraya, Rizwan, Syah. Mana jawapan? Okay, hutan monsun tropika. Cikgu rap biasalah. Cikgu panggil semua. Panggil. Okay, anak ada seorang je. Okay, 20 hingga 30 meter Seterusnya, apakah hutan monsun tropika? Dia punya lapisan dia tidak nyata. Lapisan tidak nyata. Tu yang paling penting. Boleh? Lapisan cinta. Ya, cinta saya kepada kamu takkan habis, takkan punah walaupun kita tak berjumpa. Anak saya, dia tengah baca Quran. Okay, boleh? Okay, next. Hutan daun luruh sederhana. Mari kita tengok. Okay, hutan daun luruh sederhana. Yang pertama sekali, kulit batang pokok tu macam mana? Tebal ke nipis? Kulit pokok tebal ke nipis? Tebal. Kulit pokok tebal. Hutan daun luruh sederhana sayang. Hutan daun luruh sederhana. Salah. Bukan nipis tebal. Yang nipis tu daun.
Yes. Daun nipis, batang tebal. Okay. Mari kita tengok daun nipis. Sebab apa daun nipis? Okay. Sebab apa ni batang tebal? So dia akan mengambil masa yang lama untuk transpirasi. Batang tebal sebab apa? Daripada stoma tu, okay, batang pokok dia akan mengambil masa yang lama untuk proses transpirasi. So batang pokok tebal daun nipis. Ini di daun luruh sederhana. Sebab tu dia luruh, tetap luruh. Sebab dia negara 4 musim. Tetapi dia luruh secara sederhana sebab apa? Sebab batang pokok dia tebal. Okay, batang pokok tebal. Jadi proses transpirasi itu akan lambat berlaku. That's why daun dia tu tak luruh semua. Dia luruh sederhana. So daun nipis, batang tebal. Daun nipis, batang tebal. Okay, boleh? Okay. Yes. Okay, dan last sekali ialah hutan konifer. Hutan konifer, pokok berbentuk apa anak-anak? Pokok berbentuk kon. Kon, kapkum kon. Yes. Okay, hutan konifer berbentuk kon. Kon. Batang pokok dia macam mana? Tinggi. Okay, batang pokok tinggi. Betul. Tinggi. Kon, batang pokok tinggi. Daun dia macam mana? Halus dan juga jarum. Daun. Halus jarum. Betul Aida. Daun dia halus dan jarum. Halus. Betul Masri, betul. Okey, bagus. Boleh. Okey. Okey, mari kita tengok. So, soalan nombor 1. Okay, pin, fir, spruce dan cedar. Ini dekat negara mana? Ini dekat mana? Pin, fir, spruce dan cedar. Dekat manakah? Yeah. Good. Okay. So, kalau gurun panas, mesti cactus. Okay. Cactus, gurun panas cactus, okay. Kalau monsun tropika, nama-nama yang biasa kita dengar, jati, cendana, buluh, rotan, baby boo, my baby boo. Okay, hutan daun luruh sederhana, oak, ash, beech, elm dan sebagainya. So, pine, fir, spruce dan juga cedar. Dia ialah hutan conifer. Rosak speaker tu sebab awak punya handphone murah. Cuba awak nyanyi. Handphone saya takkan rumah pecahnya lah. Mari kita tengok. Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Unta unta. Betul. Gurun panas. Good. Okey, so soalan nombor 3. Okey, so nombor 4 confirm salah. Nombor 3. Apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan di gurun panas? Panas. Tengok, cepat. Gurun panas, macam mana dia punya tumbuh-tumbuhan? Okey, nombor 1, betul ke tak betul? Nombor 1 betul ke tak betul? Nombor 1 tu, betul. Okey, pokok tumbuh secara jarang-jarang. Jarang-jarang. Okey, tu betul. Nombor 2, akar dia panjang ke pendek? Panjang untuk menyerap air. Okey, nombor 3, batang pokok tebal. Okey, batang pokok berkulit tebal. Itu hutan apa, guys? Batang pokok tebal. Nombor 3, hutan apa? Nombor 3, hutan apa? Saya cakap batang pokok tebal. Tebal. No, bukan conifer. Betul. Hutan monsun tropika kulit tak tebal. Bukan. Nombor 3. Nombor 3 bukan monsun tropika. Nombor 3.
Pokok tebal, betul, betul Mahasri, betul Oppo, betul Denny, betul. Mesti daun luruh sederhana. Pokok tebal untuk apa? Pokok tebal untuk mengurangkan proses transpirasi. Bagus. Oh, cantiklah Hana awak punya ikon. Betul. Okey. Okey, tu biar. Okey, kalau awak tengok bahagian B soalan nombor 1, dia nak 4 ciri tumbuh-tumbuhan gurun panas dan berikan contoh tumbuhan. Jadi kalau begini, dia dah mention 4 ciri. So 4 ciri, okey, 4 ciri mesti bagi 4 dan mesti awak ekstrakan lagi dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, bagus. Tumbuh-tumbuhan kaktus. So 4 ciri tadi akar, ya, daun berduri, okey. Akar panjang, tumbuh-tumbuhan 0 feet, okey. Kemudian pokok dia daun. Apa ciri daun dia? Bukan daun jarum. Daun jarum bukan dekat gurun panas. Oops, I did it again. Astaghfirullahalazim. Okey, maafkan saya. Betul. Okey, daun berkilat, liat dan berbulu. Thank you Syarumati. Good. Daun berlilin salah. Okey, mari. Okey, now. Jawab yang ni. PQRS. Apakah PQRS? So S tu saya bocorkan rahsia, itu ialah monsoon tropika. S ialah monsoon tropika. So apakah PQ dan juga R? PQ dan juga R. What's that? P apa? Q apa? R apa? Betul Mahasri, good. Good COVID man, good. Kan saya rap lagi panggil semua orang gang. Hana mana Hana? Oh Hana dah ada dah. Haris, mana Haris? Sekarang Haris yang kat bawah tu sekarang gang. R, betul Mahasri, betul. Bagus awak ni. Haris tu suami saya lah. Q, betul, good. R, betul Sabrina, betul. Pandai korang ni. Sebab itulah korang ni patut jawab PT3. Aduh, tapi tak jawab PT3 pula. Korang ni patutnya dah memang semua straight A lah ni. Adam. Dah semangat dah nak PT3, tak apalah, biasalah. Kadang-kadang manusia ni diuji. PT4, yes, tahun depan kita PT4. Q daun, betul, Q, betul. Thank you Adil. Okay, betul. Q daun lurus sederhana. Okay, pandailah. Okay, Q tu ialah kawasan Eropah Q tu ialah kawasan Eropah. Kau jangan mengada-ngada nak bawa suami Aduh, hai. Bawa suami. Suami orang ke suami sendiri? Q tu ialah Eropah. Okay, R. Okay, good. Bagus. Okay. So, dia kata berikan 2 contoh tumbuh-tumbuhan di kawasan P. So P tu ialah hutan konifer. Dia nak tumbuh-tumbuhan dekat hutan konifer. So hutan konifer, pine, fir, spruce dan cedar. Okay. Yes, okay. Mari kita tengok Cedar. Cedar bukan cadar. Okay. So mari kita tengok. Ni ialah pokok maple. Okay. So macam saya kata, it's like Mohabbatin punya pokok. Okay, next. Tu bukan cheese ke? Yes, cheese cheddar. Sedapnya. Okay.
So, mari kita tengok pokok-pokok dekat hutan conifer. Betul ke dia berbentuk jarum? Halus. Yes. Ini macam dekat cerita Twilight. Nampak tu? Batang pokok dia tinggi dan juga lurus. Lurus ni. Tinggi ni, awak jangan nampak dia ni pendek macam ni. Ni sampai hujung ni pun tu batang pokok dia juga. So, nampak? Yes, of course saya layan Twilight. Okay. Yes, okay, boleh. What is Twilight? Twilight is a movie. It's a love story, you know, baby. So okay, don't know because you are too young, okay? So you memang tak tahu apa-apa, tu cerita zaman muda. Okay, mari kita tengok pokok pain, nampak? Yes, Bella and Edward. Okay, sambil kita layan, kita dengar lagu. Ni lagu apa? Twilight. Okay. So ni. Okay, tadi kita dah tengok pokok pain, pokok fir. Okay, mari kita tengok pokok spruce. Yes, feeling kat itu. Okay, dia punya chorus. Tengok ni saya nyanyi untuk awak ni. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. I love you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. So walaupun saya tak berkesempatan jumpa awak, tapi saya akan mencintai dan menyayangi awak sehingga 1000 tahun yang akan datang. Gitu. Okay, ni pokok ya. Amal. Hutan daun lurus sederhana, ini pokoknya. Okay. So, awak boleh search saja pokok-pokok dia. Okay, boleh. Okay, jadi untuk latihan tu,